Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya kasihi barisan jawatan kuasa masjid, barisan imam dan barisan Bilal, pegawai-pegawai syara, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita beriktikaf di rumah Allah pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa berada di dalam majlis ilmu. Tak lama insya-Allah, sekejap saja sementara kita nantikan salat fardu isya, kita akan teruskan lagi pengajian tafsir Al-Quran, sambungan daripada surah Al-Lail insya-Allah. Masih lagi kita bicarakan tentang surah Al-Lail. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah masih ingat, masa minggu yang pertama saya datang, saya sebutkan bahawa surah Al-Lail tidak termasuk dalam surah-surah lazim. Kerana surah-surah lazim tu dia bermula daripada suratul Duha sampai suratul Nas. Surah Al-Lail dia sebelum surah Ad-Duha. Tetapi apa yang terkandung padanya tu? Apakah pengajaran, iktibar yang kita boleh ambil daripada surah Al-Lail? Itu yang menjadi kelaziman dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulakan insya-Allah kita akan baca bersama-sama surah Al-Lail ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada malam ini insya-Allah kita akan baca surah ini secara serentak insya-Allah.
Surah Al-Lail merupakan surah yang ke-92 mengikut susunan mushaf, dan di dalamnya terdapat 21 ayat saja. Dan kalau di dalam mushaf, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh buka muka surat yang ke 595. Masya-Allah, boleh buka muka surat yang ke 595. Kita gunakan mata kita, lidah kita, suara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan memandang Al-Quran, mendengar Al-Quran ataupun membaca Al-Quran. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita baca beberapa ayat daripada Al-Quran, 21 ayat daripada surah Al-Lail. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada malam ini masih lagi mengulas tentang ayat yang kelima, ayat yang keenam dan ketujuh, sebelum kita sambung kepada ayat-ayat yang berikutnya insya-Allah. Ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang memberikan dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, iaitu syurga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan, dan para ulama menyebutkan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada minggu yang lepas kita dah jelaskan apa yang kita kena bagi, bagaimana kita nak bagi, kan? Kita dah bagi masa, kita bagi harta, kita bagi kudrat kita. Baik, jadi ada persoalan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, yang bila bertanya, ustaz, macam mana saya nak buka hati saya supaya saya boleh memberi? Saya tahu, tapi berat untuk saya nak memberi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang bila kita nampak ada orang yang meminta-minta, kita nampak ada orang yang miskin, kan? Kadang-kadang kita elak-elakkan, janganlah datang sini, janganlah datang sini, tak payahlah, kan? Kita nak cuba mengelak. Padahal tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, insya-Allah dia datang pada kita dan kita berikan sesuatu kepada dia, takkan luap apa yang ada pada diri kita, takkan luap.
Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebutkan 3 perkara itulah, kita sebutkan 3 perkara sebagaimana kata para ulama, 3 perkara mesti ada dalam diri kita. Kalau belum ada, kita kena develop, kita kena bangun, kita kena bentuk, kita kena bina biar ada dalam diri kita, supaya bila mana kita meninggal dunia dalam memiliki 3 perkara ini, mudah jalan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, 3 perkara itu apa dia? Fa amma man a'ta, memberi, wattaqa, dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan janji-janji yang baik. Sekarang ni macam mana nak bentuk, macam mana nak bina? Kata para ulama, nak bina 3 perkara ini ada dengan 3 cara. Ada dengan 3 cara. Jadi saya senaraikan dahulu 3 perkara tu. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah boleh ingat. Kemudian kita cuba lakukannya. Kita cuba lakukannya. Yang pertama, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kata para ulama, nak boleh buka hati kita supaya kita boleh memberi, dia kena ada quwwatul hubb. Dia kena ada kekuatan cinta. Dia kena ada kekuatan cinta. Bila kita cintakan sesuatu, nak memberi itu tidak lagi menjadi halangan. Bila kita dah suka, bila kita dah cinta, nak memberi itu bukan lagi halangan bagi kita. Macam bila mana kita sayang anak kita kan. Ya, dalam ramai-ramai pula ada pula seorang anak kesayangan contoh. Bila dia meminta, Masya Allah, minta saja kita akan bagi. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang pertama kena ada quwwatul hubb, kekuatan cinta. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kekuatan cinta tu pula macam mana nak tiba-tiba nak timbulkan cinta tu, kan? Dikatakan dia memerlukan kepada kekuatan yang kedua. Ya, kekuatan yang kedua dinamakan quwwatul ilm. Kena ada kekuatan ilmu. Kita kena tahu tentangnya. Kenapa kita sayang pada dia? Kenapa kita sayang? Kenapa kita kena sayang pada dia? Kita kena belajar, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Disebutkan bahawa kita kalau tak kenal, maka tak cinta. Tak kenal tu tak tahu. Ya. Bila kita tak tahu, maka buat apa kita nak cinta dia? Buat apa kita nak sayang dia? Buat apa kita nak dekati dia? Tak tahu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi bila mana kita ada quwwatul ilm, kita ada kekuatan ilmu, ilmu tu dia akan dorong kita untuk rasa sayang. Bila kita sayang, maka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, semuanya jadi mudah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Dan yang ketiga, namanya adalah quwwatud doa, kekuatan doa. Kena doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, insya-Allah kita kupas dulu 3 perkara ni, 3 kekuatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan berdoa, kekuatan ilmu, hingga akhirnya mendorong kita kepada kekuatan cinta. Dan bila kita dah cinta, insya-Allah mudah untuk kita memberi. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mulakan dengan quwwatul hubb terlebih dahulu. Dikatakan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada 3 perkara tentang quwwatul hubb. Ya, kalau tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mungkin kalau flashback kan, tengok dalam pengalaman hidup kita, bila ada cinta, maka 3 perkara ni akan berlaku. Ya, 3 perkara yang kita akan rasai biasanya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang pertama, bila ada cinta, bila kita dah suka, yang mahal akan jadi murah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kan? Ya, bila kadang-kadang kata macam kita sendiri nak beli, kita berkira-kira lah, tak apalah, saya punya kasut okey lagi, tak apalah, biasa pakai yang lama. Tapi bila orang yang kita sayang kata nak kasut, ya, nak kasut pula mahal, tapi oleh kerana sayang, mahal pun rasa murah saja, tak apa, ambil. Jadi tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah,
Kadang-kadang bila rasa cinta, dia boleh kaburkan mata kita tentang nilai itu. Sebab tu ada pepatah yang kata, when people start to love you, money has no value. Bila orang dah mula sayang pada kamu, duit tu dah tak ada nilai lagi. Bagi je, bagi. Bila dah suka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tu hebatnya bila bercinta, ya. Bila kita cintakan amalan-amalan yang soleh, ya. Bila kita dengar infak, tak ada masalah. Kita fikirkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, bila dikatakan bila ada cinta ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, yang jauh terasa dekat. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau tak ada perasaan cinta, yang dekat terasa jauh. Ya, majlis ilmu, rumah Allah, masjid ini kadang-kadang jauh dari rumah kita. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau berjalan tu jenuh nak sampai. Ya, kena naiklah motor. Maksudnya kena ada effort. Kena naik motor, kena naik kereta, ya. Kena ada effort, ya. Tapi oleh kerana cinta pada rumah Allah Subhanahu wa taala, yang jauh terasa dekat. Kita pergi juga, kita sampai juga. Tapi kalau tak ada cinta tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, boleh jadi dekat saja. Boleh jadi sebelah saja. Boleh jadi bila dilaungkan azan, boleh dengar dengan kuat. Tapi bila tidak ada cinta, tak sampai tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Ya, sebab saya percaya ada di dalam kalangan kita, bukan yang sebelah-sebelah sini, mungkin ada yang jauh sikit, tapi boleh sampai, Masya Allah. Kerana apa? Kerana cinta. Cinta dia akan dekatkan kita. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh yang biasa berlaku dalam masyarakat kita. Dalam masyarakat kita ni, bila hari Ashura, bila bulan Muharram, ramai di antara kita yang meraihkan anak-anak yatim. Kadang-kadang anak-anak yatim tu dia tak ada sekitar sini. Kadang-kadang bila kita dengar kat mana, kat Sungai Udang, jauh tu. Bila kita dengar dekat mana, dekat Bukit Pego, dekat Pernu, jauh. Teluk Emas, jauh tu. Tapi hari tu boleh sampai. Hari tu kita akan pergi juga. Kerana apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Bila kita ada rasa cinta kepada anak-anak yatim, kita akan cari mereka walaupun mereka jauh daripada kita. Itu penting tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Itu penting sekali. Kemudian yang ketiga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apa yang akan berlaku kalau kita dah cintakan sesuatu? Bila mana kita cintakan sesuatu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang lama, sejam, 2 jam, akan rasa sekejap saja. Ya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sama ada dalam majlis ilmu. Bila kita suka duduk dalam majlis ilmu, kerana para malaikat bersama-sama dengan kita. Para malaikat mendoakan untuk kita. Kita dapat ilmu yang baru, kita suka nak beramal. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang panjang tu rasa kejap je dah nak habis dah masa, Masya Allah. Begitu juga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kadang-kadang bila mana kita pergi umrah, bila mana kita pergi haji. Umrah 12 hari, haji 40 hari. Mula-mula kata-kata macam lama, tapi bila sehari berlalu, dah nak balik dah, Masya Allah. Kecintaan kita kepada tempat tu di Masjidil Haram, berada di Masjid Nabawi tu, melupakan kita tentang masa. Allah sedih, dah nak balik dah, Masya Allah. Kerana kecintaan kita terhadap tempat tersebut. Begitulah juga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bagaimana para sahabat bila di hujung Ramadan. Bagaimana perasaan mereka di hujung-hujung Ramadan? Para sahabat nangis tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Nangis nak meninggalkan Ramadan. Ramadan terasa sekejap saja. Kerana cintakan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Macam tu juga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah bila tarawih. Ya, tarawih ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Bila seseorang tu dia suka solat, dia tahu kelebihan solat, dia suka mendengar bacaan Al-Quran, yang 20 rakaat terasa sekejap je dah habis. Ini kan pula kalau solat 8 rakaat, ya Allah, dah habis dah, Masya Allah. Jadi sebab apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Sebab ada rasa cinta kepada sesuatu.
Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada masjid, cinta kepada salat, cinta kepada sedekah, cinta kepada anak yatim, tuan-tuan dan abang dirahmati Allah, 3 perkara ni masya-Allah luar biasa. Ni luar biasa tuan-tuan dan abang dirahmati Allah, kan? Bila kita katakan yang mahal jadi murah, kita pun tak tahu, ya Allah, aku dah belanjakan banyak rupa-rupanya, tapi aku tak rasa sebab aku suka. Aku suka memberi. Masya Allah. Luar biasa tuan-tuan abang dirahmati Allah. Perasaan tu kita tak rasa. Tahu-tahu kita memberi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting di akhirat Allah akan berikan balasan kepada kita. Kita kata yang kedua tadi tu, walaupun jauh tetapi terasa dekat. Walaupun lama tempohnya tapi terasa sekejap. Jadi bila ada perasaan rezeki ataupun harta kita rasa murah saja, kemudian masa jarak tu kata, alah dekat, bukan jauh sangat Ustaz, dekat. Dekat saja. Kemudian kata, alah bukan lama pun, kejap saja. Mudah tak kita nak beramal? Mudah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya? Tapi kadang-kadang bila kita pergi satu tempat tu, Allah, ni memang mesti lama lah majlis ni, mesti lama ni, aku tak boleh duduk lama-lama. Kerana apa? Kerana tidak ada perasaan suka kepada majlis tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tu pentingnya ada perasaan cinta. Baik. Tapi cinta tu macam kita katakan tadi, dia akan merujuk kepada kekuatan yang kedua, iaitu quwwatul ilm. Dia susah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kalau kita nak bina-bina cinta saja susah. Dia kena tahu. Kena tahu kenapa kita kena cinta. Baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya bagikan satu contoh. Kenapa kita nak berbaik kepada orang-orang miskin? Kenapa kita nak berbaik kepada orang-orang miskin? Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kan kita nampak ada 2 orang yang susah, kan? Sebenarnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tak perlu kita tunggu dia tu miskin. Dia tu miskin sangat baru kita tolong. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sangat ramai orang yang kita boleh tolong. Sebab tu saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tahap memberi yang lebih utama adalah kita memberi sebelum orang meminta. Tahap yang lebih hebat adalah apabila kita memberi sebelum dia meminta, ataupun dia tak meminta tapi kita bagi pada dia. Itu luar biasa. Kerana bila orang tu meminta, kita beri, itu biasa saja. Begitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah. Tengok betapa pemurah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hari ini mungkin kita minta, ya Allah bagi saya rezeki ya Allah, tapi Allah bagi rezeki lebih pada kita. Kita ingat kita sarapan saja, tapi hari ini rupa-rupanya kita ada sarapan dan ada minum pagi pula tu. Allahu Akbar. Kita tak minta, tapi Allah bagi. Kita ingatkan hari ini rupa-rupanya kita makan tengah hari saja, rupa-rupanya ada minum petang sekali, Masya Allah, kan? Kita ingatkan rupa-rupanya malam ni kita makan malam saja. Kerana yang asasnya sarapan, makan tengah hari dengan makan malam, itu yang asas saja. Tapi rupa-rupanya Allah bagi minum lagi lepas makan malam. Ada lagi. Masya Allah. Nak tunjukkan kita minta tak? Kita tak minta. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah, Allah bagi. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, biasa-biasakan kita memberi sebelum orang meminta. Jadi contohlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dalam memberi sebelum orang meminta adalah bila kita melihat, kadang-kadang kita keluar, kita jalan-jalan, kan, kita nampak dekat masa kita tengah driving kat tepi-tepi jalan, kan ada cleaner yang sapu-sapu daun, sapu-sapu. Kita nak fikir dulu, berapa agak gaji dia, kan? Okey ke tak saya bagi kat dia? Kalau gaji dia besar, nanti saya bagi pun tak guna sangat. Tak, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kita tahu, mungkin dia bekerja kerana dia terpaksa bekerja, dia perlukan kerja. Maka dia bekerja walaupun pekerjaan macam tu, dia dah tua, Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apa salahnya kalau kita hulurkan sedikit saja? Mungkin RM1, mungkin RM2, mungkin RM5, mungkin RM10, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Begitulah juga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kadang-kadang bila mana kita isi minyak,
Kan, bila kita mana isi minyak, nak bagi tahu ramainya orang yang kita boleh hulurkan duit, kita boleh bagi pada mereka. Kan, kadang-kadang bila kita nak isi minyak, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, wallahu alam, ya. Sebenarnya kalau RM5 kita isi itu kalau kereta lah kan. Kalau kereta RM5 tu mungkin dalam 2 liter lah. 2 liter tu insya-Allah tak luar apa-apa pun tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kalaulah kita nak isi 50 contohnya. Datang yang attendant pump tu datang kepada kita, dia kata nak tolong isikan kita. Kita ada duit RM50 sekeping. Kita kata pada dia tolong isi RM45. Isi RM45. Ataupun tergulang pada kita, mungkin kita kata isi RM48, yang lebih kamu ambil untuk minum. Masya-Allah. Ya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sebenarnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah apabila kamu memasukkan kegembiraan dalam hati seseorang itu. Kadang-kadang pub attendant yang bekerja dekat tu, memang kerja dia isikan minyak kita. Dan dia pun tak harap apa-apa daripada kita. Tapi bila kita kata tolong isi RM45, dek tolong tapi yang lebih tu kamu ambil. Lebih saya ambil. Terima kasih banyak-banyak. Dia gembira tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab dia tahu dia ada gaji dia. Tapi bila ada orang bagi pada dia, masya-Allah. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalil ataupun quwwatul ilmu yang kita nak tahu ini ada dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda kepada isterinya Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, ahibbil masakin wa qarribihim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada isteri baginda, kepada keluarga baginda ajar ilmu. Apa dia tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, sayangilah, ahibbi al-masakin." Kamu sayanglah orang-orang miskin. Baru kita tahu. Rupanya kita kena sayang orang-orang miskin ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kalau ada orang-orang miskin di sekeliling kita, kita kena sayang mereka. Ya, kena sayang, kena ada belas kasihan kepada mereka. Kerana perintah Rasulullah, ahibbil masakin. Kamu sayanglah orang-orang miskin, wahai Aisyah. Bahkan kata Rasulullah SAW, bukan sayang saja, wa qarribihim, kamu dekati mereka. Maksudnya kamu kena tahu keberadaan mereka. Kamu kena tahu tentang mereka. Kena ambil berat pasal mereka, dekat dengan mereka. Kata Rasulullah SAW, yang kita boleh belajar, kata Rasulullah kepada isteri baginda 2 perkara. Sayangi mereka dan dekati mereka. Baru kita tahu tuan-tuan dan puan dirahmatullah, ini quwwatul ilm. Baru saya tahu. Saya sebelum ni bila nampak orang miskin je, mesti saya nak lari-lari. Allah, dia dah datang kat meja kita ni, jom. Kita dah mula melari. Apa perintah Rasulullah? Apa ajar Rasulullah? Lari ataupun dekat. Dekatkan kepada mereka. Bahkan kalau dia jawab, sini dek, mai sini. Masya-Allah. Kalaupun kita tak boleh nak bangun dekati mereka, kita dekatkanlah dia kepada kita. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa pula kita nak kena sayang pada mereka? Kenapa pula kita nak kena dekati mereka? Contohlah kalau orang tanya dalam hati dia. Kerana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha yuqarribuki yaumal qiyamah. Kerana sesungguhnya Allah akan dekati kamu. Allah akan dekat dengan kamu pada hari kiamat bila mana kamu mendekati orang miskin di dunia ini. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah saya nampaknya Ustaz Zaid pun ada upload sikit kan, bila mana bantuan diagihkan kepada orang-orang miskin. Masya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki kepada kalian, berikan keberkatan kepada kalian yang memberi infak, ya. Menjadikan masjid sebagai wakil untuk menyampaikan, ya, bahan-bahan makanan, beras, minyak, telur, ya. Sayangi mereka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kerana apa? Mereka mungkin menjadi asbab kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tahu quwwatul ilm. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, la taruddil miskin. La taruddil miskin. Wahai Aisyah, jangan kamu tolak orang-orang miskin. Jangan kamu tolak mereka. Maksudnya bukan tolak badan mereka tu, tak. Maksudnya janganlah kamu macam mengabaikan tak nak tolong. Tak. Ya, janganlah kamu menolak mereka. Walau bisyikki tamrah. Walaupun dengan sebelah kurma saja. Ya. Kerana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila ada orang-orang miskin yang datang meminta sesuatu kepada kita, bukan berarti kita kena bagi ambil 100, ambil 1,000 ringgit duit kita, tak, ya. Walaupun bisyikki tamrah, walaupun sebelah kurma saja. Kerana apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya ini pun berbalik juga kepada orang miskin itu, ya. Kerana orang miskin bila meminta pun dia kena tahu hak dia. Ya, bila kita pun kata boleh tolong saya, kita bagi RM1, takkanlah RM1 saja, ya. Dia tak boleh meminta kepada kita, tak kata kita dah memberi, ya. Cakap pada dia, nasib baik saya bagi RM1, kalau saya bagi RM50. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tak ada kita kata begitu. Tetapi saya nak cerita tentang pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sebelah kurma itu berharga. Ya. Jadi kita tak nak persoal tentang orang miskin sama ada dia kata alah sikitnya, tak. Tetapi kita memikirkan tentang diri kita kerana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ya, dan barang siapa yang melakukan satu kebaikan walaupun sebesar zarah saja. Kita pun tak tahu, ya. Sebesar zarah saja kebaikan dia, tapi kata Allah, yarah, dia akan tengok. Ya, dia akan tengok, dia akan nampak ada pahala di situ, ada ganjaran di situ, dia akan dapat. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kepada ayat itu, satu hari Aisyah radhiyallahu anha dia beri sedekah. Dia bagi kepada orang miskin kurma saja. Dia bagi kurma saja. Kemudian dikatakan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Aisyah berkata, bila ditanya kurma saja ke, bila sebiji saja ke, kata Aisyah radhiyallahu anha, pada sebiji kurma ada berapa banyak zarah padanya. Pada sebiji kurma tu ada berapa banyak zarah padanya. Ya, sedangkan satu zarah pun kita akan nampak ganjarannya pada hari kiamat. Kalau satu kurma berapa banyak zarah, dan tentulah lagi banyak zarah padanya, walaupun dia sebiji kurma saja. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu walaupun satu zarah pun kita akan nampak kebaikannya, apatah lagi kalau sebiji kurma, apatah lagi kalau RM10, apatah lagi kalau RM100. Bukankah kita akan melihatnya, kita akan nampak ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan kepada kita bahawa kita kena cinta, kita kena belajar, kita kena tahu. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar berkata, "Awsani khalili bi sab'in." Ya. Sesungguhnya kekasihku iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada aku ada 7 perkara. Ya, ada 7 perkara. Apa dia tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Bi sab'in, dengan 7 perkara. Yang pertama apa? Bihubbil masakin. Baginda pesan kepada aku supaya aku cinta kepada orang-orang yang miskin. Nampaknya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar mengajar Aisyah sayangilah orang miskin, dekatilah mereka, tetapi kepada para sahabat juga baginda mengatakan kamu sayangilah orang-orang miskin. Kemudian kata baginda bihubbil masakin wa an adnuwa minhum. Ya, hendaklah kamu mencintai orang-orang miskin dan mendekati mereka. Adunwa.
Kamu mendekati mereka. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah, apa lagi pesanan baginda? Wa an anzura ila man huwa asfalu minni wa la anzura ila man huwa fawqi. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau wasiatkan aku supaya aku melihat kepada orang yang berada di bawahku, yang lebih susah daripada aku. Ya. Dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku, dan tidak melihat orang yang lebih daripada aku. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, itu pesanan yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa an asila rahimi wa in jafani. Kata baginda yang ketiga, beliau memerintahkan agar aku menyambung silaturrahim meskipun mereka berlaku kasar kepada aku. Walaupun mereka pernah kutuk kita, walaupun dia pernah mengata kita, kita pun kalau kata dia dah mengata kita, buat apa kita nak baik dengan dia? Masya Allah. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an asil rahimi, tetapi kamu menyambung silaturahim walaupun orang yang pernah mengasari kamu. Kemudian kata baginda sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang keempat, wa an ukthira min la haula wala quwwata illa billah, dan kamu memperbanyakkan lafaz la haula wala quwwata illa billah. Kemudian kata baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, wa an atakallama bimurril haqq, dan aku diperintahkan untuk mengatakan yang benar walaupun pahit. Wala ta'khudhni fillahi laumatu laim, dan beliau mewasiatkan agar aku tidak takut kepada celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah. Dan yang terakhir, wa alla as'alan nasa syai'a, dan beliau menasihatkan kepada aku agar tidak meminta-minta sesuatu pun kepada manusia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena tahu, kita dah belajar quwwatul ilm, perintah Rasulullah supaya mencintai orang-orang miskin dan mendekati mereka. Jadi bila kita tahu ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukan kita tahu senarai, okey, kita kena ni, kita kena ni, tapi bertindak. Cuba tanya orang jiran-jiran kita, cuma datang kepada masjid, tanya kepada para imam, ada tak senarai orang-orang miskin? Berapa orang miskin dalam kalangan qaryah kita, kan? Sebab tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, nanti kena ada list tu, mudah supaya bila mana sampai musim korban, kita tahu mana rumah-rumah yang kita akan agihkan, ya, untuk sampai kepada 1/3 itu kepada golongan-golongan yang miskin, orang-orang fakir, ya. Kerana keutamaan adalah buat mereka. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apa lagi quwwatul ilm? Apa lagi kekuatan ilmu yang boleh push kita buat benda ni? Sayangi mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang biaya kehidupan ibu-ibu tunggal dan juga orang-orang miskin, ya, dia biaya, ditolong, bagi beras, bagi minyak, bagi tepung, bagi apa-apa saja, ya. Walaupun bagi Maggi, kita kata takkan nak bagi Maggi, ya. Kadang-kadang Maggi tu sekali-sekala terasa sedap juga, kan. Ya, jadi maksudnya mungkinlah tuan-tuan dan puan, kita tak tahu orang miskin macam mana. Mungkin mereka tu susah Maggi pun, ya Allah, terasa nikmat sekali. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang membiayai ibu-ibu tunggal ataupun orang-orang miskin, mereka tu di sisi Allah kal mujahidi fi sabilillah. Mereka itu ibarat orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda sallallahu wa ahsibuhu qala wa kal qaimi la yafturu wa kas saimi la yuftir. Bahkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, orang yang membiayai, yang memberi belanja kepada ibu-ibu tunggal dan anak-anak orang-orang miskin, mereka itu bagaikan orang yang salat tanpa merasa bosan. Salat saja, Masya Allah. Dan mereka bagaikan orang yang berpuasa, terus berpuasa. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila kita tahu, patutlah kita kena baik dengan orang-orang miskin, kita kena tolong ibu-ibu tunggal, ya, cukupkan keperluan mereka. Masya Allah.
Ya, jadi itu kuwatul ilm. Itu kuwatul ilm. Jadi bila kita dah tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, insya-Allah kita develop. Kita develop. Oh, mulai hari ni saya kena sayang orang-orang miskin, ya. Saya kalau berjalan, kalau saya nampak ada orang yang meminta-minta, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apabila ada orang yang mula meminta-minta, dia sedang menjatuhkan ataupun dia sedang merendahkan maruahnya. Ya, kita pun tak nak meminta-minta. Tetapi kan mereka meminta tu bila dah sampai kepada peringkat mereka terpaksa meminta. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Duha, wa ammas-sa'ila fala tanhar, ya. Dan orang-orang yang meminta-minta itu jangan kamu hardik mereka. Ya, jangan kamu hardik mereka. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada dua pilihan lah. Sama ada kamu tolak baik-baik, ya, tak apa, ataupun kamu bagi. Itu saja pilihan yang ada. Adapun kamu menghardik mereka, ya, menghardik mereka, kata kamu ni malas lah, kan, ni semua. Kerana kita tak tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, lebih-lebih lagi pada waktu sekarang ni, kan, kita tak boleh kata kau malas nak kerja, sebab ramai yang kena buang kerja. Boleh jadi ataupun bukan kena buang kerja, tapi kilang tu dah tutup ke, kedai tu tutup ke, jadi dia tak adalah kerja. Walaupun dia kuat, tapi dia belum ada kerja. Jadi Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena tahu Rasulullah SAW bersabda, ni kuatul ilm. Apa yang nak push kita? Kalau orang tanya, kenapa saya kena baik dengan orang miskin? Kenapa saya kena tolong orang fakir pula? Kenapa ibu-ibu tunggal saya kena bagi makanan pada dia orang? Kalau tertanya lah, walaupun tak ada orang tanya macam tu. Kadang-kadang kita tanya dalam diri kita sendiri, kita tak tanya orang, kan. Kita ada duit lebih, kan. Kenapa tak nak bagi orang miskin? Kenapa saya tak nak tolong dia orang? Macam tu. Kata Rasulullah SAW, ya, para ulama menyebutkan, menolong orang miskin akan mudah memperolehi rezeki dan pertolongan daripada Allah. Kamu tolong orang miskin, kamu akan dapat, ya, pertolongan daripada Allah. Rezeki kamu akan jadi murah, ya, jadi mudah, serta akan mudah mendapat barakah daripada doa mereka. Kerana Rasulullah SAW bersabda, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Kalian hanyalah mendapat pertolongan dan rezeki dengan sebab adanya orang-orang lemah dan, ya, miskin daripada kalangan kalian, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab apa? Sebab ada dalam satu hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menolong umat ini, ya, menolong orang-orang dalam kalangan umat ini dengan sebab adanya orang-orang lemah di antara mereka, iaitu dengan solat mereka, dengan doa mereka dan keikhlasan mereka. Kerana Ibn Battal mengatakan bahawa ibadah orang-orang lemah dan doa mereka lebih ikhlas dan lebih terasa khusyuk kerana mereka tidak punya kebergantungan hati kepada dunia dan perhiasannya. Mereka tak ada apa-apa nak dimegahkan, ya. Mereka tak ada apa-apa yang untuk mereka nak kejar. Mereka cuma memerlukan keperluan mereka saja, pakaian, makanan, tempat tinggal, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupa-rupanya kalaulah kita pergi tolong, kan, kadang-kadang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila kita sedekah, kita ajar pada anak kita. Kadang-kadang kalau kita nampak orang tu, orang susah, orang miskin, kan, kita nak bagi, kita suruh anak kita yang sampaikan, ya. Biar anak kita tahu, oh, kita kena tolong orang-orang miskin ni, kan. Kerana apa? Kerana membantu orang miskin akan membuatkan kita mudah mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mudah mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak pernah tahu, ya. Mungkin dia sangat-sangat memerlukan, ya. Bila kala diterima daripada kita, bersyukurnya dia sehingga membuatkan dia berdoa kepada Allah, ya Allah tolonglah dia, ya Allah. Ya Allah tolonglah dia. Dia dah tolong saya hari ini. Kita tak tahu, dengan doanya yang ikhlas, dengan doanya kepada Allah, Allah mustajabkan permintaan kita. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, di situlah ada perlunya kepada kuwatul ilm.
tahunya kepentingan ilmu, kekuatan ilmu yang membuatkan kita boleh rasa sayang pada mereka, buatkan kita rasa cinta, nak membantu, suka, perasaan suka tu nak membantu mereka, kerana itu adalah anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis tentang mencintai orang miskin dan mendekati mereka. Ini kuatul ilm. Ni kekuatan ilmu yang kita kena tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan. Macam minggu lepas kita dah beritahu tentang kesusahan anak-anak yang miskin, nak pergi sekolah, tak ada kasut baru, tak ada baju baru kan. Kadang-kadang hanya kerana tak ada yang baru tu pun dia tak nak pergi sekolah, malu dengan kawan-kawan, baju dia lama lagi ke. Contohlah, ada kesusahan di situ. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan, satu kesulitan daripada seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan daripadanya kesusahan pada hari kiamat. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kesusahan pada hari kiamat bukan kesusahan biasa. Kesusahan pada hari kiamat bukan sebab tak ada baju, bukan sebab tak ada makan minum, tetapi kesusahan pada hari kiamat adalah sekiranya kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan soalan-soalan, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita berhenti sekejap ke? Kita terus kita teruskan sikit lagi insya-Allah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. So kita pergi kepada yang ketiga nanti. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, "Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan seseorang, di dalam susah, bahkan ada hadis yang menyebutkan bahawa kesusahan tu dia dililit oleh hutang, dia dalam kesusahan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Masya-Allah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah itu di antara apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, akhirnya bila kita dah tahu kita dah belajar, kita kena buat baik semacam ni, Allah akan murahkan rezeki kita, Allah akan mudahkan urusan kita, Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan urusan kita, Allah akan bantu kita, Allah macam-macam. Itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kena sayangi mereka, kerana kalau saya mendekati mereka, saya bantu mereka, saya akan dapat pahala seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tolong orang-orang miskin, saya tolong ibu-ibu tunggal, Allah akan bagi pahala kepada seperti orang yang berqiyam di tengah-tengah malam. Allah akan bagi pahala kepada saya seperti orang yang berpuasa pada siang hari. Masya-Allah, banyaknya pahala. Masya-Allah, saya nak tolong orang-orang miskin, saya nak tolong ibu-ibu tunggal, saya nak bantu anak-anak yatim. Masya-Allah. Jadi kita tahu, kita ada ilmu, kita baru tahu, kita akan lakukannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kena dekati mereka. Kenapa? Kerana kalau kita mendekati mereka, kita bantu mereka di dunia, Allah akan mendekati kita pada hari kiamat. Masya-Allah, kenapa saya tak tahu? Jadi bila ada kuatul ilm, kekuatan ilmu, maka insya-Allah akan terbentuklah. Kalau macam tu, saya kena sayang orang-orang yang miskin, saya kena cari mereka. Jadi maka akan timbullah rasa cinta. Sebab kalau kita tak kenal, kita tak tahu, maka kita tak akan cinta. Tapi bila Rasulullah yang menganjurkan kepada kita, maka kita kena buat. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nak sebutkan kuatud doa. Kuatud doa. Sebab tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kadang-kadang kita memang dah lama teringin. Ya Allah, saya teringin sekali nak khatam Quran. Ya Allah, saya teringin sekali nak hafal surah Al-Mulk. Ya Allah, saya teringat. Kita memang nak, dan kita tahu. Kita memang tahu kelebihannya dan memang kita nak buat, tapi setakat sekarang ni tak terbuat lagi. Tak terbuat lagi. Sebab apa? Kita kena tahu bahawa taufik dan hidayah, kekuatan untuk beramal itu datang dari siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena minta kepada Allah supaya kurniakan taufik dan hidayah, supaya kita boleh melakukannya. Itu kuatud doa. Bukan sekadar kita, saya dah belajar dah ustaz, saya dah tahu, ustaz ni pun kata macam tu, ustaz ni pun kata macam, ustaz cakap ni dah kali yang ke-10 saya dengar. Contoh, dah lama saya tahu, tapi saya belum buat lagi ustaz.
Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, doa pada Allah supaya kita boleh buat. Jadi di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, saya nanti saya baca dahulu dan tuan-tuan bang dirahmati Allah boleh ikut insya-Allah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi ni perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lafaznya daripada Rasulullah tapi maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, jika engkau solat, bila engkau solat maka ucapkanlah doa ini. Ni Allah Subhanahu wa taala sendiri yang ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Allah ajar kepada Rasulullah dan Rasulullah ajar pada kita. Kita nak buat tak? Nak buatlah tuan-tuan abang dirahmati Allah. Sebab kita kata ini yang Rasulullah ajar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita buat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar dan baginda membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ya Allah, aku memohon kepadamu supaya mudah melakukan kebaikan. Inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepada kamu fi'lal khairat. Aku boleh buat benda-benda yang baik. Ya, aku boleh buat. Ya Allah, tolong aku supaya aku boleh buat benda-benda yang baik. Yang kedua, wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku meminta kepadamu, ya Allah, tolonglah saya supaya saya boleh tinggalkan perkara-perkara kemungkaran, perkara-perkara dosa, perkara-perkara maksiat. Tolong saya, ya Allah, jaga mata saya, ya Allah, jaga mulut saya, ya Allah, jaga hati saya, ya Allah, jaga telinga saya, jaga jari jemari saya ni, ya Allah, supaya tarkal munkarat, supaya meninggalkan kemungkaran. Okey. Tapi yang ketiga, tuan-tuan bang dirahmati Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, wa hubbal masakin. Ya Allah, tolonglah saya supaya saya boleh cinta kepada orang-orang miskin. Saya boleh sayang kepada mereka. Sayang dalam arti kata kita willing, berkeinginan nak bantu mereka, nak ringankan beban mereka, nak cukupkan keperluan mereka, nak bagi perlindungan kepada mereka. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu di antara doa. Dia panjang lagi, cuma saya nak ajak tuan-tuan bang dirahmati Allah baca 3 perkara tu dahulu. Saya baca, tuan-tuan bang dirahmati Allah boleh ikut. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, kalaupun kita tak ingat dia punya lafaz dalam bahasa Arab, kita minta pada Allah, ya Allah, tolong saya supaya saya boleh buat amalan-amalan yang baik. Ya Allah, tolong saya supaya saya boleh tinggalkan amalan-amalan yang mungkar, yang tak baik. Ya Allah, tolonglah saya supaya saya boleh sayang kepada orang-orang miskin. Bayangkan, ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa, ya, dalam solat, di luar solat, tentang doa ini. Kemudian ada sambungan dia, wa antaghfirali wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Masya-Allah, tuan-tuan bang dirahmati Allah, doa yang sangat-sangat cantik, ya. Kerana sambungan dia apa dia? Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku, rahmatilah aku. Jika engkau menginginkan untuk menguji satu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah. Aku memohon agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, dalam lanjutan hadis Nabi SAW menyebutkan ini adalah benar, maka belajar dan pelajarilah. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dia lah yang saya nak share pada tuan-tuan bang dirahmati Allah. Bila mana kita dituntut untuk fa'amma man a'ta
wattaqa wa saddaqa bil husna. Kita dah tahu kita kena memberi, kita kena protect, kita kena jaga diri kita daripada melakukan kemungkaran, kita kena meyakini janji-janji yang benar, janji yang baik, supaya mudah jalan kita, perjalanan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana nak membentuknya, bagaimana nak dapatkannya? Yang pertama kita katakan tadi, kena ada quwwatul hub, kena ada rasa cinta. Ya, kita rasa cinta, kita rasa suka, maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dia akan jadi mudah. Masya-Allah. Ya, salah seorang daripada jemaah saya, ya, keluarga angkat saya, bila saya bercerita dengan dia kan, masya-Allah, dia bagi makanan tu sampai ke utara, ya, sampai ke utara bagi makanan, sampai ke Kedah, sampai ke Pening. Masya-Allah, kata macam ya Allah jauhnya kan. Kalau kita bagi dekat-dekat sudahlah kan. Tapi masya-Allah, bila dia tahu kat sana orang memerlukan, sanggup dia travel daripada Shah Alam pergi ke utara untuk sampaikan. Kerana apa kita katakan tadi, bila dia dah rasa sayang, yang mahal tu jadi murah, yang jauh tu terasa dekat, yang lama tu terasa sekejap saja. Masya Allah, luar biasa. Bahkan yang kedua, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, macam mana dia boleh ada perasaan macam tu? Kerana quwwatul ilm. Dia tahu kepentingannya, dia tahu kelebihannya, dia tahu fadilat-fadilatnya, dia tahu Allah akan mudahkan urusan dia, dia tahu Allah akan murahkan rezeki dia. Ya, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi saya galakkan kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam memberi jangan letak syarat. Ya, jangan letak syarat. Tunggu saya kaya dulu ustaz. Ya, saya pun cukup-cukup saja kan. Baru lepas saya dah lebih nanti baru saya bagi. Tak. Salah macam tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kalau kita fikir macam tu sampai bila-bilalah kita pun tak cukup. Tapi kalau kita sanggup korban bagi sikit daripada milik kita, masya-Allah, Allah akan bagi kemurahan rezeki kepada kita. Dan yang ketiga, kita kena ada quwwatud doa. Doa banyak-banyak, ya Allah. Dari dulu lagi saya teringin khatam Quran, ya Allah. Dari dulu lagi saya nak istiqamah datang solat di masjid, ya Allah. Dari dulu lagi saya nak istiqamah hari-hari datang majlis ilmu, ya Allah. Tapi kejap-kejap saya datang, ya Allah. Kejap-kejap saya ponteng, ya Allah. Maka minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang boleh gerakkan hati kita? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang boleh mudahkan kita? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka quwwatul hub, kekuatan cinta, quwwatul ilm, kekuatan ilmu, dan quwwatud doa, kekuatan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah, yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun daripada Allah dan mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ni. Terima kasih pada semua yang menonton secara live di Facebook. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dikurniakan ketiga-tiga kekuatan tadi untuk kita terus beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته